cakap berkenaan dengan Lailatul Qadar, berkenaan dengan tarawih. Jadi antara benda penting saya nak ambil kesempatan tengah hari ni nak ajak ulang kaji sikit berkenaan dengan Aidilfitri lagi, raya 1 Syawal ialah hari kita nak ukur berjaya ke tidak sebulan kita bulan Ramadan ni. Kita punya tarbiyah, kita tarbiyah diri kita sendiri dalam masa sebulan bulan Ramadan ni. Keputusan dia tubik pada 1 Syawal. Kalau orang periksa SPM, dia periksa lah ada tarikh tubik keputusan tu. Kita mendidik jiwa, mentarbiyah diri sebulan bulan Ramadan. Nak tengok keputusan, tengoklah pada 1 Syawal. Sepanjang Ramadan ni syaitan kena belenggu. 1 Syawal lagi syaitan lepas. Kita pakai sipir mudah, syaitan lepas dah. Jadi masa 1 Syawal tu ada orang yang dia kawang balik dengan syaitan ke tidak. Jadi nak tengok keputusan, tengoklah pada hari itu. Sebab itulah Islam kata 1 Syawal ni hari untuk kita bergembira. Dalam masa yang sama ada takwa. Dah ada takwa dah. Takwa hak mari mana? Takwa hak mari kita latih, kita tarbiyah, kita didik sepanjang bulan Ramadan. Jadi dah gotu guna ustaz. Bulan hari raya tu kita nak warak dong berkong gitu je. Dah kita raya kita suka lah. Suka jumpa anak beranak, jumpa kawan-kawan, tapi dalam masa yang sama takwa menjaga batasan segala tindak tanduk kita. Orang yang ada takwa dalam hati dia, orang yang nak sambut raya serentak dengan ibadat, dia akan semangat nak buat ibadat-ibadat lain. Dia cek, oh raya ni benda hak sunat-sunat kita buat. Antara hak sangat-sangat sunatnya Allah Ta'ala sebut dalam Quran, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum. Cukup bulan Ramadan dan hendaklah kamu membesarkan Allah. Sunat bertakbir. Dan takbir raya ni bukan untuk orang lelaki sahaja, dan bukan untuk di masjid sahaja. Dah bukan belaka tu mana? Maksudnya takbir untuk semua orang Islam. Kita hak mai masjid kita takbir. Dah isteri kita, anak-anak kita hak di rumah, belah-belah tu kolasi, pasang kosing, susun kuih raya tu, takbir juga di rumah. Sang pada isteri, anak-anak di rumah, tak apalah, dah pergi masjid pun duduk rumah ni takbir juga. Hidupkan suasana. Sebab takbir Aidilfitri masa dia pendek. Lepas garik sampai ke semayang raya, pendek je masa dia dalam setahun. Takbir Aidilfitri. Kalau kita tengah bawa kereta nak balik kampung, balik mamak tua, tengah balik beli barang pun, dalam kereta tu takbir dalam kereta. Sebab tu saya kata tadi, takbir ni di mana-mana dan untuk semua orang Islam. Dah ustaz, awak jenis duk nega ke ya? Lening dia jual kepek RM10 3 buku. Malam raya 7 buku RM10. Jual, dah nak jual, nak beli jual, tapi takbir jangan tinggal. Kita tak kata jangan nega. Nega lah orang nega, tapi bulan-bulan nega tu bulan takbir. Kita banyakkannya tergelang lagu raya je. Banyak lagu raya pada takbir. Dah tak boleh langsung kalau nak pasang lagu raya, pasanglah, tapi jangan kita terlepas takbir. Biar kita boleh hitung dua-dua, hak nega. Pitih kita boleh, pahala pun kita boleh menghidupkan malam raya dengan takbir. Hak beli pun sama lah. Kuih boleh, baju boleh, takbir pun boleh. Kita hidupkan suasana gitu. Sebab kalau kita nak kata jangan nega, itu memang tak realistik. Memang orang nega. Orang nak buat warung, memang nega, memang beli. Jadi cara dia, kita perhidup malam tu dengan bertakbir. Juga pada anak isteri, termasuklah orang perempuan yang haid. Perempuan-perempuan yang haid pun takbir juga, tak jadi masalah. Cuma takbir ni saya ingat, saya masa belajar di Yaman dulu, di Sana'a, dan juga adalah sekali dua boleh luar semayang raya di Mekah, di Madinah. Dia orang takbir semangat, sebab lafaz takbir tu makna perang. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundah. Suasana perang. Balik Malaysia, Allahu Akbar.
Dia main sedih habis. Sadaqah wa'dah. Dah tu dosa ke takbir tu, saya nak kata dosa pun tak beranilah. Tapi gitu dah jadi gitu. Tahu tak asal usul takbir sedih ni? Asal usul takbir sedih ni sebab kita di Malaysia kita ni, tok guru kita TV. Tok guru kita TV, ikut TV takbir. Jadi dia masa awal-awal rakam takbir raya, zaman-zaman awal-awal dulu, dia rakam live di Kuala Lumpur tu. Hak mari takbir tu hak jenis tak boleh balik kampung belaka. Kuala Lumpur dia Kuala Lumpur. Jadi dia rakam jadi pakat sedih habis. Pakat seluruh negara jadi sedih takbir. Sedangkan kalau lafaz takbir itu perang Ahzab, tentera-tentera yang bergabung nak hancurkan Islam, dihancurkan oleh Allah. Tak apalah. Cuma kalau moleknya dalam khutbah-khutbah raya ni pun molek diselitkan dalam khutbah itu terang sikit makna sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundah, beri semangat kepada orang Islam tentang makna lafaz takbir. Dan juga cerita tentang Ahzab ini ialah musuh-musuh yang bergabung nak hancurkan Islam, yang mana musuh sebegini Ahzab ini sampai kiamat ada. Ahzab moden hari ni berlaku di Mesir, di Syria, di seluruh dunia. Kita ambil roh takbir tadi. Satu berkenaan dengan takbir pada malam raya. Kemudian kita periduk juga sunnah esok. Pagi raya lah. Maksudnya pagi raya itu mayang sunat Aidilfitri. Saya sebut ni benda mudah. Dan orang hak dengar ni pun saya yakin tahu belah kedah. Jadi kita tak mau cakap mandi. Kita nak cakap semangat nak buat benda sunnah dalam keluarga. Dia kena ada semangat tu. Kita mandi kau. Kita tak niat pun kita mandi kau pagi raya. Kita takkan nak pergi ngelio basi. Kita mayang raya mandi kau. Tapi nak cerita semangat nak suruh anak-anak buat benda sunnah. Hak tu beza. Ada orang dia rasa mudah macam ni kita buka puasa. Ada kuih, ada kurma, ada air tebu, ada air cendol. Ada orang hak semangat kurma duduk jauh sikit. Buat air kurma dulu, dia cari kurma dulu. Itu orang hak jiwa dia semangat nak buat sunnah. Ada orang tak apalah, hak lain pun dah dia makan kuih tu sah tak buka. Sah tak buka puasa. Sah lah mengapa dia makan. Tak. Tapi orang yang semangat nak buat sunnah, dia cari mana kurma, ambil kurma dulu. Sama juga dengan perkara-perkara sunnah yang lain. Bertibang dulu. Azan ni. Azan maghrib kan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal
لا إله إلا الله. Walaupun kita sebut benda kecil, bab mandi Aidilfitri, tapi isunya ialah isu semangat nak buat benda sunnah. Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anak Sayyidina Umar, satu hari dia naik unta, dia jalan unta dia di kawasan lapang. Orang tengok dia naik unta, tiba-tiba dia tunduk. Dia tunduk gitu. Lepas tu orang pergi tanya dia, "Wahai Abdullah, mu lalu tadi dengan unta kawasan lapang, sebab apa tiba-tiba mu tunduk?" Abdullah kata, "Dulu aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu kat jalan ni, masa tu ada pokok. Jadi bila Nabi lalu ada dahan pokok, Nabi pun tunduk. Aku lalu hari ni walaupun tak ada pokok, tapi dah aku lalu jalan hak Nabi pernah lalu. Bila Nabi lalu situ Nabi tunduk, aku lalu situ pun aku nak tunduk juga, nak ikut cara Nabi." Allahu akbar. Benarnya tak perlu pun siapa buat gitu, tapi nak ayatnya jiwa para sahabat bila tahu Nabi buat gini, oh aku nak buat gini. Maka kita, ayah-ayah, mak semua, kita kena peringat kepada anak-anak kita di rumah. Mandi tu niat hari ni hari raya sunat, niat sunat. Memang dia akan mandi kalau tak niat pun, tapi kita nak tanam semangat, nak pahala. Niat tu sunat Aidilfitri, walaupun anak hok ajar satu ajar dua, tapi ajarlah. Kita ajar cara dia niat. Kan setengah jam duduk dalam jambang, tak sudah-sudah, tak erti nak niat. Kita khabar lah, kak niat gini, ajar, ikut dalam hati saja. Aku mandi sunat Aidilfitri 2 rakaat. 2 rakaat. Dak ayah 2 rakaat dah. Biar ikut-ikut ayah mandi sendiri. Gitu supaya melatih anak-anak dan ahli keluarga semangat nak buat hak Nabi suka. Dan guna pula kalau orang tu dia nak mandi sunat, dalam masa yang sama dia kena mandi wajib. Buat kena raya sungguh semalam lah. Apa kena mandi wajib apa? Tak payahlah apa tubik bilik air sejukkan. Buat apa? 2 raung mandi. Tak payah mandi 2 raung. Mandi sekali je, niat sekaligus. Ada orang gitu, kan? Tak payahlah mandi 2 kali. Kalau nak mandi wajib pun sekaligus saja dengan Aidil Adha, dengan mandi sunat tu. Saja aku mandi sunat Aidilfitri sekalilah, ya Allah, malam kena mandi wajib pula hari ni. Sekalilah kira. Tu faham lah niat kita. Niat dia ni intention, niat ni hak dalam hati. Kita buat ni sebab apa buat? Sekaligus je. Saya sebut gini ni sebab tahun lepas masa hujung bulan Ramadan, betulan kita sebelum balik ke Terengganu ni ada kena buat tazkirah. Ada satu masjid dekat Petaling Jaya. Ujung-ujung ni memang kita peringat bab-bab amalan sunat lah. Saya pun sebut, tapi dalam bentuk gurau lah sikit. Kata kalau kena mandi wajib pun tak payahlah mandi 2 kali, mandi sekaligus je dengan sunat tu. Niat tu hang tahulah. Lepas tu sambung kita tazkirah. Sudah habis tazkirah tarawih tu, mori, panggil mori ya. Lepas habis tarawih tu pergi duk minum-minum makan kuih sikit. Ada seorang pak cik janggut putih ni dari jauh mari. Bilang suka, macam orang kena geletek, suka. Ia pun salah, ia peluk kita. Peluk. Saya kata, "Apa ni pak cik?" "Ustaz, pak cik pernah mandi 2 kali." Bilang ia suka, "Ustaz sebut orang ni." Patut lepas salam peluk tu, dia pun bangun nak balik lalu. Saya kata, "Pak cik, mai lu minum, makan minum." "Tak apa, pak cik nak balik dah." Saya kata, "Dulu minum air." "Pak cik nak balik, nak cerita ke mak cik, Ustaz sebut mana ni." Kita dah nak tanya, mandi 2 kali tu tanya pak cik dah ke tanya nama muda. Dah. Tapi kadang-kadang dalam masyarakat nak tanya segan. Ni kok ada kok dah masjid hari ni pun pernah ada 2 kali mandi. Ya, tapi tak apalah. Dia ilmu. Benda ilmu ni kita tak payah malu benarnya. Lain ni pula ada boleh tanya soalan aku Facebook, PM je, mesej inbox je tanya soalan kan. Jadi balik pada tadi, isu bukan isu mandi ni, isu semangat nak buat benda sunat, nak tanam pada anak-anak dalam keluarga kita. Suruh mandi sunat. Peringat
Dua. Kemudian sunat juga kita pakai baju raya. Baju raya ni tak wajib pakai. Sunat pakai baju baru. Tak ada baju baru, pakai baju hak terbaik. Kadang-kadang ada juga tok-tok, pekat tok, nenek aik tok kidah, dia kata ustaz kita dak pakai dah pada cucu-cucu je. Tak apa, tak wajib pakai, tapi pakai baju hak paling comel gitu. Tambah pakai hak baru pun pakai hak terbaik. Sebab hari raya ni hari orang nak bergembira, nak suka, jadi pakai gitu, pakai hak terbaik. So, bagi tahulah benda ni anak cucu dan sebagainya. Pakai baju baru sunat. Makan dulu sebelum pergi sembahyang raya sunat. Sekali lagi, bab makan sebelum pergi sembahyang raya ni, dia bukan isu makan, tapi isunya sungguh nak buat benda sunat. Tu yang saya nak tekan kat tengah hari ni. Makan dulu, ikutlah. Nak makan kurma ke, nak makan kuih raya, nak makan tupak ke, nasi kapik ke, sate ke, ikut pandai lah. Nak makan kurma, ada orang yang semangat nak makan kurma. Dah bulan Ramadan makan kurma sokmo. Dah. Sahur makan kurma. Kurma Nabi, tu lagi hebat. Benda nama kurma Nabi tu kurma ajwah tak? Ada semasjid kat KL tu, Teluk Tazkiyah, kita kata, tuan-tuan, apa nama kurma Nabi? Yusuf Tayyub, dia kata. Gambar Yusuf Tayyub tu. Kalau nak makan kurma, ikutlah kurma ajwah ke, kurma Madinah ke, kurma Maryami ke, tak kisahlah. Tapi sunat makan dulu sebelum pergi sembahyang raya. Simple, mudah je. Mudah je, boleh pahala dah. Hak penting biar kita bunyi mulut ke anak-anak. Makan dulu tu sunat, boleh pahala. Bunyi benda tu, biar semangat nak buat perkara-perkara sunnah. Seterusnya sunat pergi sembahyang raya, pergi jalan lain, balik jalan lain. Ni pun hak Nabi buat dulu. Ada orang kata tu kalau jalan kaki je ustaz, termasuklah kalau kita naik motor ke, naik kereta ke, cuba pergi jalan lain, balik jalan lain. Dah guana kalau Terengganu ni daklah sangat. Kalau hak belah KL tu kadang-kadang dia rumah tepi highway, pergi jalan lain, kau nak balik kau lain 3 kali kena bayar tol. Tak payahlah nyusah ke diri. Dah kalau rumah saya dekat sangat dengan masjid. Ni rumah saya ni masjid. Orang hak semangat nak buat benda sunnah, dia akan dah aku nak buat gana, dia akan cari juga. Sebab dia belajar nak sunat Nabi pergi jalan lain, balik jalan lain. Barangkali dia jalan lagi ikut belah tepi jalan belah kiri, balik ikut belah tepi jalan belah ni. Sebab dia faham ini amalan yang dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu kita cerita Abdullah bin Umar tadi. Walaupun jalan lapang, dia tunduk juga, sebab dia pernah tengok Nabi lalu tunduk kawasan tu. Kemudian pergi sembahyang raya. Pergi sembahyang raya, kalau zaman Nabi dulu, orang-orang puan yang haid pun pergi juga, tapi tak sembahyang, duduk di kawasan belakang sana. Zaman Nabi dulu orang sembahyang raya di padang, tak sembahyang di masjid. Ni cita-cita kita. Saya punya cita-cita hak tak tercapai lagi. Cita-cita sangat nak sembahyang raya di padang yang luas. Allahu akbar. Ikutlah di Terengganu ke mana ke, tolong doa biar termakbul. Saya bercita-cita sangat nak sembahyang raya di padang. Sebab masa zaman belajar dulu, masa di Yaman dulu, sepatlah. Sebab zaman Nabi di sembahyang raya di padang, orang puang yang haid, anak-anak kecil mari belakang. Orang puang haid duduk belakang setepak. Jadi sebelum sembahyang tu, bila takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, menggerunkan musuh-musuh Islam. Gerun dengar takbir. Dan Nabi sendiri beri khutbah. Lepas tu Nabi pergi, lepas selesai khutbah, pergi kat arah puang belakang, kawasan arah puang hak haid. Nabi pun beri nasihat-nasihat khusus kepada mereka. Tapi tak apalah, dah tu kita sembahyang di masjid ni sah ke tak? Sah, bukan tak sah. Sah je sembahyang, tak ada masalah. Cuma kita pakat mari ramai-ramai sembahyang raya. Ada juga jenis dah, sebab sembahyang raya bukan macam sembahyang Jumaat. Sembahyang dulu, lepas beri salam tu bunyi enjin motor, bunyi berong, start motor dah. Dengarlah khutbah dulu sikit. Kita dengar khutbah, nasihat-nasihat daripada khatib, ambil iktibar. Itu kita kata raya dan juga ibadah. Lepas tu ucapan hari raya. Dan ini diucapkan oleh sahabat-sahabat Nabi. Kalau hari raya diucap mana? Taqabbalallahu minna wa minkum.
Itu ucapan hari raya para sahabat bila dia salam, taqabbalallahu minna wa minkum, maknanya moga-moga Allah terima amalan kita dan amalan kamu, amalan kami dan makna amalan kita lah. Salam, taqabbalallahu minna minkum, moga-moga Allah terima amalan kita, maksud doa tu. Lepas tu nak ucap selamat hari raya lah, mak zahir batin, boleh lah, kosong-kosong. Tak apalah nak minta maaf pun ataupun selamat hari raya mak zahir batin, taqabbalallahu minna minkum, tak apa juga kan. Kalau boleh sebut tu, sebut dah hak para sahabat sebut. Dan kalau orang sebut gitu, taqabbalallahu minna minkum, kita nak jawab kan? Jangan jawab waalaikumsalam. Jawab sama jugalah, minna wa minkum, daripada kami dan daripada kamu. Ini cara para sahabat sambut raya. Kita nak ucap selamat hari raya mak zahir batin, tak salah, boleh ucap je lah, tapi biar sebut juga ucapan tu. Cumanya sedikit silap faham. Ada setengah-setengah orang dia anggap hari raya ni hari penghapusan dosa. Guna tu hari nak minta maaf. Jadi dia kata tak apa, kita buat salah dulu, sekarang ni kita kutuk-kutuk ngupak dulu, tak apa, kita minta maaf hari raya. Dia anggap hari raya hari penghapusan dosa. Nak minta maaf bukan hanya pada hari raya. Dan kalau seorang isteri dia buat salah dengan suami dia, simpan hari raya minta maaf. Lepas tu hari raya ke-4, hari raya ke-5 balas pula untuk lelaki. Nak minta maaf bila? Raya tahun depan. Bermaafan benarnya lebih afdal pada awal Ramadan. Itu lagi comel kita bermaafan. Sebelum masuk Ramadan minta maaf dulu nak mula ibadat ni. Dah tak boleh ke minta maaf hari raya? Boleh, minta maaf lah. Tapi jangan hanya mengkhususkan hari raya je nak minta maaf. Kita minta maaf juga masa-masa lain. Hari raya, hari nak bergembira. Selagi. Tapi benda ni kalau kita nak sebut macam sensitif sikit. Tapi saya nak sebut jugalah. Dah Allah beri masa sikit dengan hari ini, nak peringat. Orang kita ni kalau hari raya kau asal raya pergi kubur. Asal kubur raya. asal raya kubur, asal kubur raya. Hari raya ni hari nak bergembira. Dah nak pergi kubur tak boleh ke ustaz? Boleh, tak salah. Tapi hak sedihnya kadang-kadang nak kalau hak duduk-duduk luar Terengganu ni, time balik cuti lain tak pergi kubur. Asal hari raya kau sibuk nak pergi kubur. Lepas tu siap nangis lagi, sedih, berair mata teringat ketupat mak wak mak lah ni tak ada dah tupat mak. Pagi raya sepatutnya pagi raya pagi untuk gembira. Dah ya ustaz, gembira teringat ke arwah. Teringat ke arwah salah kalau kita ingat pagi raya sahaja. Arwah mak ayah kita kena ingat tiap-tiap hari. Doa ke dia tu kena doa semua. Kalau pergi kubur tu nak pergi ziarah kubur dia, balik lain pun pergi juga kubur, bukan hari raya saja. Dan kita nak doa ke dia, bukan time pergi kubur je baru ingat nak doa. Time nak pergi kubur mau duduk Kuala Lumpur, duduk mana, duduk Amerika ke, doa semua. Kita hari ni berjaya, kita hari ni kerja kita, belajar kita, hasil pengorbanan mak ayah kita dulu, doa dia. Kena doa semua. Jangan silap faham kata saya marah ziarah kubur pagi raya. Tak. Yang maksud saya ialah jangan hari raya sahaja yang kita pergi kubur, hari lain pun kena pergi juga. Dan bukan bila time pergi kubur je kita nak doa, time duduk jauh pun kena doa semua juga kepada mak ayah. Itu kaedah dia. Hak kita sakit hati lain kadang-kadang pagi raya tu pergi kubur sampai nangis, sok-sok. Pukul 11, pukul 12 sekarang dia juga huha jumpa saya. Pagi tadi nangis, waktu ni huha. Hari raya memang hari untuk kita bergembira. Jadi biar kita buat ibadah berdasarkan ilmu. Kita buat ibadah dengan faham. Kalau saya bimbang kau sebut harga ni takut orang salah faham. Ustaz wan, kita pagi raya kita nak pergi kubur nak doa. Betul, hari lain pergi juga maksud saya. Bukan saya nak kata jangan pergi hari raya ni jangan pergi kubur, bukan tu maksud saya. Maksud saya pergi juga hari lain. Dan juga doa mesti sepanjang masa. Baru kita buat ibadah ini berdasarkan ilmu. Sebab doa anak-anak yang soleh Nabi janji siapa. Tak kira lah anak tu duduk kat kubur ke, anak tu duduk di rumah ke, anak tu duduk jabat ke. Nak masuk jabat doa dulu ke mak ayah sikit, berkat dulu dia yang aku boleh kerja ni. Dia dulu main ajak yang aku pergi interview lepas tu. Doa, tak ada masalah. Nabi janji memang siapa kepada
mak ayah. Sebab memang disebut satu riwayat ada seorang lelaki di hari akhirat, dia ni diangkat darjat tiba-tiba oleh Allah. Dia kata, ya Allah, aku tak ada pun amalan-amalan hok special nak naik darjat tinggi gini semua. Apa ni? Lalu dijawab pada dia, kerana doa anakmu yang masih hidup. Anak tu tolong doa untuk dia, beri manfaat kepada mak ayah dalam kubur. Ini janji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita pun buat ibadat berdasarkan ilmu. Bab minta maaf, bila rasa buat salah minta maaf lah. Bila rasa buat salah minta maaf. Jangan tunggu hari raya baru nak buat salah, baru nak minta maaf. Kita hari ni kita ada buat salah dengan sayang kita hari ni, minta maaf hari ni. Jangan tunggu hari raya baru nak minta maaf. Kita tak tahu kita boleh hidup ke tak sampai hari raya. Hari ni baca surat khabar tiap-tiap hari ada kes kematian. Ada je orang mati. Baru ni saya ada forum subuh. Pelik di Kuala Lumpur ni, forum subuh di Gombok. Lepas forum tu Tok Imam khabar. Tok Imam kata ada seorang ahli jemaah masjid kita baru mati kemarin ustaz. Orang muda, dia naik superbike, umur 30 baru. Tapi memang orang yang memang melekat di masjid, tolong masjid buat program, rajin mai kuliah, sembahyang berjemaah. Baru umur 30, tengah-tengah rancang nak kahwin hujung tahun ni, belanggar mati. Siang ketunang dia, rasa nak pergi ziarah rasa. Jadi tak apalah hal tu. Maknanya dia hujung Ramadan, tak ada dah Ramadan tahun depan. Tapi dia ni orang yang baik, sehingga Tok Imam kata orang hak mari sembahyang jenazah dia lebih ramai pada orang mari tarawih. Sebab orang kenal dia ni, orang tahu dia ni budak muda yang jadi kaki masjid. Samalah juga hari Khamis lepas. Hari Khamis lepas mungkin ada terima kat WhatsApp, kat dalam internet banyak sebar Tok Siok masjid. Allahu akbar. Tok Siok mati lepas sembahyang Zuhur, dia sembahyang sunat, tengah sujud, dia sujud dan tak bangun-bangun. Ya Allah. Tok Siok ni, Tok Bilal, Tok Siok ni orang hak mari paling awal biasanya, hak balik paling lewat. Allahu akbar. Hidup dia duk khidmat dengan surau. Ada sahabat dia cerita, dia pernah tubik mulut dulu. Masa dia dengar cerita orang mati Mekah tengah sujud, dia pernah cakap, Allah, lebihnya dia mati tengah sujud. Orang macam kita ni payah nak boleh dia ni. Dia ni kuat semayang dah, kuat berjemaah, rajin dengar majlis ilmu. Allah panggil dia dalam keadaan yang sangat hebat, yang sangat hebat, tengah sujud. Lepas sembahyang Zuhur, sembahyang sunat lepas Zuhur, masa sujud tu meninggal. Tapi janganlah pula takut nak main sunat lepas Zuhur hari ni. Dia mati bukan sebab sembahyang sunat, sebab sampai masa. Tapi kalau pergi masa tu pun, Allahu akbar, sangat-sangat hebat. Dia dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini perkara-perkara yang menjadi amalan para sahabat pada Aidil Fitri. Sekali lagi kita buat satu kesimpulan, 1 Syawal adalah hari ambil keputusan. Didikkan sebulan. Nak tengok hasil, tengoklah pada 1 Syawal. Sebab ada orang sebulan Ramadan dia jaga semayang berjemaah lagi sebulan. 1 Syawal Zuhur tinggal semayang, sibuk raya. Lepas tinggal semayang 1 Syawal 10 bulan 30 hari bulan Ramadan dia jaga nafsu makan minum kawan ni Ramadan ni. 1 Syawal balas dendam makan dia kata. Aku dah kira sebulan tak makan. Dia buat balas dendam. Jadi nak tengok keputusan sebulan, tengoklah pada 1 Syawal. Sebulan dia jaga halal haram ni, tak boleh ni haram, tak boleh buat ni. Orang ajak ngopak pun dia tak boleh, tak boleh cakap hal orang bulan puasa ni, tak boleh ngopak. Tunggu lepas buka boleh tak nak ngopak? Tak, ada kok yang ni gitu. Tak boleh buat ni, tak ngopak, tak buat itu, tak buat ni, buat apa haram. Tengok hari raya, salang dengan kawan untuk lelaki, salang dengan abaipo balik kampung, tak ada cara aurat dalam rumah mana, pok saudara ni tak ada peraturan. Ramadan dia jaga halal haram. Tiba-tiba Syawal, mana pergi aurat, mana pergi akhlak, mana pergi nafsu, mana pergi solat. Buatlah, saya nak buat kesimpulan, nak ulang, biarlah ulang hak benda sama pun. 1 Syawal adalah result, adalah keputusan, adalah ukuran berjaya yang dapat takwa dalam bulan Syawal kayak gini. Dia dah rancang dah, semangat dia nak tambah puasa 6.
Hak Nabi kata man shama Ramadan thumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahri. Barang siapa yang puasa Ramadan tambah 6 hari dalam bulan Syawal, pahala setahun. Orang hak berjaya tarbiyah sebulan, Syawal je dia akan semangat nak tambah 6 pula. Tak semestinya mula 2 Syawal, tunggu hari raya ke-4 ke-5 pun baru boleh mula, tak apa. Dan tidak semestinya berturut-turut 6 hari, selang-selang pun tak apa. Yang pentingnya dalam bulan Syawal. Cuba kita niat lalu, insya-Allah tahun ni aku nak puasa 6 tahun ni. Selang-selang lah, tak boleh nak direct, selang-selang. Kita boleh pahala dah ni kalau kita niat sungguh. Sampai masa bulan Syawal dah puasa 4 hari je. 2 hari kita dah nak ejah dah. Open house banyak sangat. Dah nak puasa dah. Insya-Allah kita niat sungguh nak buat hari ni, Tuhan beri pahala dah. Cumanya biasa timbul masalah di kalangan orang puang, isteri kita. Dah nak buat kerana nak qada dulu ke, nak puasa dulu ke, maka ulama sebut ada 3 kaedah. Kaedah pertama, orang puang qada dulu hak dia tinggal, tambah 6 hari. Dalilnya ulama kata dah Nabi sebut siapa puasa Ramadan tambah 6, maknanya sempurnakan Ramadan tambah 6. Dan orang lelaki pun puasa 30 tambah 6, 36. Dalam Islam satu amal soleh 10 pahala. Dah 36 hari tu tambah kali 10, itulah 360 hari setahun. Ada ulama hak kata kena qada dulu. Sepandangan. Orang puan tanya pula, dah ustaz, kita qada, lepas tu open house lagi, lepas tu uzur balik dah. Mana nak buat? Maka ada kaedah yang kedua. Ini pun disebut oleh para ulama. Buat mana? Orang puan dalam bulan Syawal dia puasa sunat dulu. Niat puasa sunat sahaja, puasa 6 dulu. Selang-selang tak apa, tapi dalam Syawal dia puasa dulu 6 hari. Selesai 6 hari baru dia start qada. Baru dia mula qada. Walaupun qada tu dalam bulan Syawal ke, Zulkaidah ke, Zulhijjah ke, sampai ke bulan Syakban, tak apa. Dia buat sunat dulu. Timbul persoalan, dah dok ke dia ni mengutamakan yang sunat melewatkan yang wajib? Nak jawab mana perkara itu? Jawapannya senang. Ni sekarang ni bila azan Zuhur, wajib tak sembahyang Zuhur? Masuk waktu Zuhur, orang bang dah Zuhur, wajib tak sembahyang Zuhur? Wajib sembahyang Zuhur. Boleh tak kita nak sembahyang sunat qabliyah 2 rakaat? Orang bang dah, wajib dah sembahyang, kita pun sembahyang sunat dulu. Ada tak orang kata, oh dia mendahulukan yang sunat dari yang wajib? Orang tak kata, sebab waktu sunat pendek. Tu waktu sunat pendek, lepas buat sunat buat wajib. Jadi ulama yang kata puasa sunat dulu baru hak wajib, sebab waktu sunat pendek Syawal, hak wajib panjang qada sampai ke bulan Syakban. Jadi dia tidak mendahulukan yang sunat. Dengan niat memang dia nak qada pun. Dah mana pula kalau dia puasa dah sunat, lepas tu mati, nak buat mana? Ada gak tanya gitu, payah apa, mati tanang je lah. Dia bukan tak ambil qada, dia nak buat sunat dulu. Macam hak main sunat sebelum Zuhur tadi, dia main sunat dulu, dia nak main Zuhur, dia main sunat dulu. Lepas main sunat dong bunyi ngecur, sakit jatuh, mati, dia tak main Zuhur. Bukan dia tak ambil. Jadi apa puan puasa sunat dulu baru mula qada. 2 kaedah. Ada satu lagi juga yang disebut oleh setengah ulama, tapi tak berapa kuat sangat, tapi hak ni yang paling diminati. 2 in 1. Orang puan qada, niat sunat sekaligus. Ada juga ulama kata hak boleh, insya-Allah boleh pahala. Dan ni hak orang paling minat nak buat. Dah nak niat ke mana ustaz? Niatlah. Allah tahulah niat kita tu. Saja aku puasa sunat, saja aku puasa qada sekali dengan sunat lah, ya Allah, malah dah nak puasa hari lain, esok hari kerana Allah Ta'ala. Niat gitu, hakikatnya gitu, walaupun kita tak sebut. Ada. Jadi mana kita nak buat, saya personally, saya sendiri, saya paling rasa seronok nak amal hak yang kedua tu, buat sunat baru qada. Tapi kalau ada anak-anak kita atau orang puang hak baru nak mula buat, kita pegang hak yang ketiga pun tak apa. Pegang je. Saya ingat tahun lepas juga pergi satu open house di Kuala Lumpur lah, ada seorang sahabat tu, dia tu datuk lah, dia ajak pergi makan open house rumah dia raya. Kita pergi, saya bawa orang puang, bawa anak-anak, itulah ambil makanan, duduk semeja. Adalah seorang mokcik mari duduk semeja, meja besar. Mokcik tu hak jenis mokcik jenis pakai tudung tubik jambu depan. Lepas tu dengan anak puang dia duduk semeja. Anak puang dia memang seksi lah pakai, seksi, tak aurat dah memang seksi.
Apa repuan saya duk cuik sebelah. Abang jangan tengok ngak, jangan tengok ngak. Kata kita bukan kita nak tengok sangat, dah duduk depan kata. Kata makcik tu tanya, you ni ustaz ke? Ada masuk TV ke? Dia tanya. Saya kata adalah juga sekali-sekala makcik. Saya panggil makcik, saya tak kenal, rupanya datin. Apa kita duk main makcik gitu, tak kenal. I nak tanya soalan sikit. Soalan apa cik? Itulah tentang puasa 6 tu. Macam mana nak qada dulu ke, nak buat sunat ke, boleh sekaligus ke? Dah kita tengok makcik tu jenis gitu, tengok anak kita jawab nombor 3 lalu. Tak apa, qada ni yang sunat insya-Allah dapat apa. This is the answer, dia kata. Ni jawapan hak saya nak, dia kata. Saya kata sebab apa makcik? Tak adalah, ada ustaz tu cakap kena qada dululah, buat sunat dululah. Saya kata makcik, yang ustaz tu kata betul juga. Dah kenapa? Tak, saya pun tegaklah sikit. Ada ulama sebut gini. Tak, but your answer is encouraging. Jawapan semangat. Tapi kita maksudnya kita dia perbahasan ulama ni insya-Allah memudahkan kita. Bagi orang yang baru-baru nak buat, ambillah qada, niat sunat sekaligus insya-Allah. Sungguh dia nak buat tu Allah terima insya-Allah. Lepas tu latih-latih buat hak pandangan ulama seterusnya. Wallahu alam. Sekadar itu dulu, minta maaf lebih 5 minit ni. Moga-moga ada manfaat. Hari raya kita bergembira dan juga kita boleh pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu